di tahun-tahun taksiran terdahulu. LHDN dalam kenyataan semalam memaklumkan kesemuanya telah dikenakan tindakan kompaun dan penalti cukai bagi tahun taksiran yang diaudit. Kompaun dan penalti cukai yang dikenakan telah dibayar pembayar cukai tersebut. Pemantauan terhadap pematuhan cukai GISBH, syarikat serta individu berkaitan dijalankan secara berterusan seperti mana pembayar cukai lain. Tiada layanan istimewa diberikan kepada pembayar cukai tersebut menurut kenyataan itu. Menurut LHDN, berdasarkan kenyataan Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein mengenai GISBH tidak pernah membayar cukai adalah merujuk pada tahun taksiran terkini yang sedang disiasat pihaknya dengan kerjasama polis di Raja Malaysia. Kerajaan Negeri Sembilan menyasarkan kesemua 471 taman bimbingan kanak-kanak tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS di Negeri Sembilan mewujudkan kurikulum atau kelas Pratafis tahun hadapan. Menteri Besar Datuk Seri Amaluddin Harun berkata ia bertujuan memperkasakan lagi pendidikan Al-Quran dalam kalangan pelajar tabika KEMAS sekaligus mampu melahirkan hufaz cilik. Untuk tahun ini, daripada keseluruhan jumlah itu, sebanyak 213 tabika KEMAS ada kelas Pratafis. Sekarang memang ada mengajar mengaji, membaca Al-Quran dan sebagainya, tapi pihaknya ingin pastikan semua tabika KEMAS ini ada kurikulum hufaz supaya anak-anak boleh belajar menghafaz dengan cepat. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan penutupan Festival Kesenian Islam dan Karnival Kanak-Kanak Sihat dan Pintar Peringkat Negeri di Seremban. Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Pengurusan dan Pembangunan KEMAS, Rafi'ah Nahar. KEMAS menerusi kenyataan baru-baru ini memaklumkan lebih 62,175 kanak-kanak tabika KEMAS telah mengikuti program Pratafis di seluruh negara setakat ini. Sedikit perkembangan luar negara, Raja Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud dan Putera Mahkota Merangkap Perdana Menteri Muhammad bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud telah mengumumkan pemberian sokongan keuangan bulanan kepada rakyat Palestin. Agensi Berita Arab Saudi SPA melaporkan bahawa sokongan itu bertujuan menangani situasi kemanusiaan di semenanjung Gaza dan kawasan sekitarnya bagi meringankan penderitaan yang disebabkan oleh pendudukan Israel dan pelanggaran terang-terangan undang-undang antarabangsa termasuk undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kerajaan Arab Saudi menegaskan usaha besar yang dilakukan oleh penjaga dua masjid suci serta Putera Mahkota dan Perdana Menteri dalam berkomunikasi dengan masyarakat antarabangsa untuk menghentikan permusuhan, melindungi orang awam dan menyalurkan bantuan kemanusiaan yang lebih banyak kepada rakyat Palestin. Arab Saudi menekankan komitmen kepimpinan negara itu untuk mencari penyelesaian yang adil dan menyeluruh kepada isu Palestin bagi memastikan rakyat Palestin memperoleh semua hak sah mereka dan melebuhkan sebuah negara merdeka dengan Baitul Muqaddis Timur sebagai ibu kotanya. Kerajaan itu juga menegaskan komitmen yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan Palestin yang kekal menjadi kepentingan utama. Akhir sekali, 2 orang maut dalam kebakaran hutan besar di kawasan pergunungan di wilayah Corinthia, Greece, lapor agensi berita Jerman memetik organisasi berita tempatan. Mangsa dikatakan 2 lelaki dari kampung Ano Pizza. Mereka berangkat untuk membantu seorang rakan memadamkan api dan kemudiannya dilaporkan hilang. Menurut stesen televisyen ERT News pada Isnin memetik pasukan bomba. 2 mayat kemudiannya ditemukan tetapi masih belum dikenal pasti secara rasmi. Ratusan anggota bomba dan 9 pesawat pemadam kebakaran dikerahkan di wilayah itu sejak Ahad, tetapi usaha mereka terhalang oleh angin ribut. Penduduk dari 6 kampung dipindahkan sebagai langkah berjaga-jaga. Disebabkan asap tebal, pihak berkuasa menggesa warga emas dan individu yang sakit di kampung yang lebih jauh untuk tinggal di rumah mereka. Untuk itu, sekian berita saya Faiz Sejak Seman. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Harui lesen memandu Malaysia LMM dan lesen kenderaan motor LKM atau road tax kini lebih mudah menerusi aplikasi MyJPJ. Muat turun aplikasi MyJPJ sekarang dan layari www.jpj.gov.my untuk maklumat lanjut. Juga berita baik untuk semua, pemilik lesen memandu layak mendapatkan rebate RM5 ketika memperbaharui lesen memandu Malaysia dengan memilih lesen memandu Malaysia digital tanpa cetakan fizikal. Oleh itu, kita pakai lesen memandu Malaysia digital sahaja. Layari www. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi utama anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Syafiq Saleh dan hari ini bersiaran di Inspirasi Ilmu bersama dengan sahabat rakan penyampai undangan kita. Hai.
Hai, saya Iza. Ya, betul. Suara baru hari ni. Betul Iza, kan? Kita nak sama-sama hari ni bawa pengisian kita ni. Masya Allah, sampai betul. 1 tengah hari nanti Iza. Katanya kalau pagi waktu yang macam ni kan Iza, kita nak sama-sama bagi lagi, orang kata apa, pendengar kita ni tenang-tenang sebenarnya. Ya, betul lah. Hari ni orang kata dah masuk hari baru. Bulan baru. Mesti kita kena nak tanamkan satu semangat baru kan. Jadi untuk nak tanamkan semangat baru tu, kita kena bersabar kan, supaya rezeki yang kita tengah cari ni akan sentiasa dipermudahkan. Sebab Allah pun dah cakap yang rezeki ni datang dari 3 bentuk. Yang pertama datang sebab kita cari, yang kedua datang sebab Allah nak beri, dan yang ketiga datang sebab kamu pernah memberi. Jadi apa-apa pun kita kena sentiasa bertawakal dan sentiasa ingat apa yang Allah pesan supaya segala urusan dipermudahkan. Ya, betul kan? Semangat-semangat sebab bulan yang baru ni banyak lagi perkara yang nak buat kan. Kerja kita, tugasan kita, keluarga kita, semua tu nak cantik, elok-elok semuanya. Rancanglah dengan sebaik mungkin, okey? Baik Zah, selepas ini kita dah banyak lagi persiapan untuk kita sediakan kepada anda untuk anda dengarkan perkongsian selepas ini. Rancangan Syariah dan Perundangan jam 10.15 pagi, okey? Jom kita nak berhibur dahulu bersama dengan lagu dendangan dari Aswan Anwar dan juga Mahdi Rabita, Berantakan. Kekal bersama IKIM FM, Inspirasi utama anda. Hari itu ombak ganas bergelora, tibanya tak diduga dan ku tak waspada. Sejauh jelajahku di laut dunia, dakwaku mahir sudah berlayar tanpa resah. Rupanya masih muda membaca hikmat tersirat. Kala gelisah itu tertangkap mataku pada berantakan megah di ruang udara, merelakan lintasnya sinar surya. Mungkin kerana ini berantakannya hati untuk merelakan sinar hadapan
Kalau nak beli penapis air beralkali, Hubungi Superfine. Kalau nak beli sistem dispenser air 3 saluran, panas, sejuk dan beralkali, hubungi Superfine. Kalau nak servis penapis air pun, hubungi Superfine. Dengan Superfine, suri rumah dikecualikan daripada memasak air setiap hari. hubungi Superfine. WhatsApp atau SMS 019-2246-333. 019-2246-333. Jangan lupa layari Facebook kami Superfine Superfine. Rasa kecewa jenama anda masih sendu? Bertambah risau bila jualan pun suram? Jangan risau, iklankan di IKIM FM. Kami tolong perkenalkan jenama anda. IKIM FM ada lebih 1 juta pendengar. IKIM FM boleh didengari di seluruh Malaysia. IKIM FM ada platform media sosial yang mempunyai 995,000 pengikut yang aktif. Tunggu apa lagi? Hubungi unit pemasaran IKIM FM 017-323-5413 atau 03-6204-6384 atau layari inspirasi utama anda di www.ikimfm.my. Inspirasi ilmu. IKIM FM, inspirasi utama anda. Johor Bahru 106.2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh. Kita buka tirai pertemuan untuk inspirasi ilmu hari Selasa. Seperti biasa, pagi yang macam ni kita dengarkan lagi rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di Facebook Live, juga di YouTube Live IKIM FM, sebab kita buka kelas undang-undang ni. Boleh faham tentang perlembagaan, boleh tahu tentang undang-undang syariah. Kan yang kita boleh belajar di sini, insyaAllah. Jom, anda juga boleh sama-sama sertai kita untuk hantar soalan, pertanyaan. Talian WhatsApp kita dah pun kita aktifkan sekarang 0112900404. Juga boleh letakkan soalan, pertanyaan di bahagian ruangan komen di Facebook Live, juga di YouTube Live IKIM FM. Baik, untuk hari ini 1 Oktober kita bawakan pertemuan pada hari ini, minggu yang pertama setiap awal bulan ni. Jadual kita akan dengarkan perkongsian ilmu dari yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, yang dah pun ada bersama kita di Konti IKIM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syafiq? Khabar baik, masya-Allah. Semua okey kata Tok? 1 Oktober. Ya. Dah masuk Oktober dah. Betul. Orang panggil the last quarter lah. Last quarter. Betul lah kata kan. Semua okey kata Tok? Ya, alhamdulillah. Syukur. Kan jadualnya, orang kata perjalanannya, apa pun juga Datuk. Terima kasih sebab sudi lagi ruangkan masa di IKIM FM Datuk. Sesekali kita mendengarkan perkongsian di sini. Minggu pertama kalau ada bulan tu 5 minggu, dengar lagi suara Datuk, insya-Allah. Insya-Allah. Ya, dan hari ini minggu pertama kita, jom kita nak terus untuk bawakan tajuk yang saya kira memang sedang hangat diperkatakan dekat media sosial kita kan. Orang tu cakap macam ni, orang tu cakap macam tu kan, macam-macam lah. Kita nak bincang tentang undang-undang membendung ajaran sesat. Jadi Datuk, seperti apa yang saya kabarkan tadi, ada satu isu yang berlaku seminggu dua ni, iaitu tentang kumpulan Global Equine Holdings dan Berhad yang dikaitkan dengan ajaran Al-Arqam yang berselindung di bawah rangkaian perniagaan tempatan dan juga luar negara. Jadi Datuk, boleh tak huraikan kedudukan kebebasan beragama seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Persekutuan? Apakah kumpulan-kumpulan ajaran sesat boleh mendakwa bahawa hak mereka menganut dan mengamalkan ajaran serta fahaman ini dilindungi dalam Perlembagaan Persekutuan? Bagaimana Datuk? Baik, terima kasih Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi para pendengar IKIM FM dan juga mereka yang menonton dalam FB Live dan YouTube Live. Ya. Jadi soalan ini Syafiq, selalu orang bertanya dalam Perlembagaan Persekutuan melalui perkara 11-1 diperuntukkan bahawa setiap orang mempunyai hak untuk menganut dan mengamalkan agamanya, tertakluk kepada fasal 4 untuk menyebar agama tersebut. Dan dalam siri-siri perbincangan kita yang lalu, kita telah mengatakan bahawa perkara 11-1 dalam perlembagaan ini tidak boleh kita bincang dan kita kupas tanpa kita juga mengambil perkara 3-1 berkenaan dengan Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama lain dapat diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana sahaja dalam persekutuan ini. Jadi orang bertanya, apakah seseorang itu dia mempunyai kebebasan mutlak untuk menganut dan mengamalkan agamanya? Jadi kita dalam hal
keadaan di Malaysia, orang Islam, orang bukan Islam bebas untuk menganut dan mengamalkan agama. Dan kita telah tadi saya sebut di awal, perkara 3 tu memberi satu keistimewaan kepada agama Islam. Okay. Jadi ada orang bertanya, kalau bukan Islam, agama tu agama Buddha kah? Agama tu agama Kristian kah? Agama tu agama Hindu kah? Ataupun agama anutan daripada suku-suku kaum, mungkin di Sabah dan Sarawak. Mereka ini diberi kebebasan. Tetapi tertakluk kepada perkara di bawah fasal perkara 11.4 itu, di bawah fasa 4 di bawah perkara 11 itu, mereka tidak boleh, orang bukan Islam tidak boleh menyebarkan agama mereka di kalangan orang Islam. Bahkan sesama orang Islam juga mempunyai halangan-halangan tertentu untuk mereka mengajar agama Islam tu, kecuali untuk anak-anak. Kalau untuk orang luar daripada anak-anak itu, ada dia punya undang-undang dia. Okay. Soalan sekarang, boleh tak seseorang itu ataupun kumpulan itu yang telah diisytiharkan sesat, menyeleweng daripada agama Islam yang sebenar, difatwakan oleh negeri-negeri, kemudian dikeluarkan pandangan oleh Muzakarah MKI. Kalau dulu Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, sekarang kita panggil Muzakarah MKI. Negeri-negeri semua kata kumpulan A, kumpulan B, kumpulan C ni sesat. So mereka kata, hak saya untuk menganuti dan mengamalkan ajaran ini termaktub dalam perlembagaan. Jadi kenapa saya tidak boleh diberi kebebasan untuk berbuat demikian? Mereka berselindung di bawah perkara 11/1 ini. Jawapannya tidak betul. Tidak tepat. Tidak betul dan tidak tepat sama sekali mengatakan bahawa dia berselindung di bawah itu. Kecuali nanti dalam saya membincangkan perkara ini, kalau saya lupa Syafiq ingatkan, mungkin ada satu kes ajaran sesat difatwakan, dia tu keluar daripada Islam, kemudian dia bawa kes itu di mahkamah sehingga mahkamah persekutuan. Cuma keseluruhannya secara umumnya ajaran-ajaran sesat ataupun ajaran-ajaran yang berlawanan dengan akidah yang sepatutnya, yang diisytiharkan sebagai sesat, menyeleweng, itu dianggap telah terkeluar daripada Islam. Dan mereka ini tidak boleh mendakwa, mereka itu tidak diberi kebebasan. Saya ambil pendekatan ini bagaimana kita nak merungkaikan perkataan ini dalam perlembagaan kita. Kita kalau kita tengok di bawah jadual ke-9, senarai 2 senarai negeri di bawah jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri itu diperuntukkan di dalam itu satu klausa yang memberi kuasa kepada negeri dan bagi wilayah persekutuan, iaitu di Kuala Lumpur, di Labuan dan juga Putrajaya, untuk mengadakan satu bentuk hukuman terhadap mereka yang membuat apa-apa sahaja, apa yang dikatakan sebagai kesalahan bagi orang agama Islam yang dilakukan oleh orang Islam terhadap perintah agama tersebut. Jadi katalah sekarang ni dia telah menyeleweng, dia telah mengaku dia sebagai seorang Rasul dan tidak ada Rasul selepas Rasulullah SAW. Dia mengaku dia Imam Mahdi. Dia mengaku dia Imam Mahdi. Ataupun dia mengaku guru dia, tok guru dia tu Imam Mahdi. Ghaib. Tidak ada di dunia ini, hari ini, dia akan datang balik sebagai Imam Mahdi. Ini semua ajaran-ajaran sesat. Jadi, dalam perlembagaan kita diperuntukkan bahawa negeri-negeri dan juga di wilayah persekutuan, iaitu Dewan Undang Negeri dan juga Parlimen, boleh membuat undang-undang mengenakan hukuman ke atas mereka ini. Kerana itu kita tak boleh kata bahawa mereka itu bebas, mereka itu tidak tertakluk kepada peraturan. Ya betul, di bawah perlembagaan itu 11/1 itu memberi kebebasan. Tapi itu bagi agama Islam. Apakah dia ni sudah masih lagi beragama Islam ataupun telah membawa ajaran Islam yang tidak tepat? Ini yang saya kira penting kita perbahaskan dan kita perhalusi. Kerana itu dalam
jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri itu disebut di sini, iaitu tentang penwujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang yang menganut agama Islam terhadap perintah agama itu kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam senarai persekutuan. Jadi dalam hal ini dia tidak mengambil senarai hak dalam senarai persekutuan dalam bab ini. Betul. Ini berkenaan dengan agama Islam. Dia tersenarai di bawah negeri kecuali bagi wilayah persekutuan. Jadi apa yang saya nak mungkin berkongsi dengan Syafiq dan para pendengar dan penuntut GPFM, perkara ini pernah dibawa di peringkat mahkamah syariah. Betul. Saya ambil contoh beberapa kes. Saya ingat saya ada satu kes, kalau tidak silap saya, kes Rasul Melayu. Kes Rasul Melayu ini dia mengaku dia sebagai seorang Rasul. Kalau tidak silap saya itu pendakwa syar'i lawan Abdul Kahar bin Ahmad. Dia didapati telah terlibat dengan ajaran sesat lah, sebab dia mengaku dia sebagai Rasul. Jadi didakwa di bawah Mahkamah Syariah Negeri Selangor di bawah Seksyen 7/1 Enactment Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995. Begitu juga di bawah Seksyen 8A enactment yang sama, Seksyen 10 enactment yang sama, dan juga Seksyen 12 dan 13 enactment yang sama, di mana bagi kelima-lima pertuduhan dan kesalahan yang dipertuduhkan, Rasul ataupun dipanggil Abdul Kahar di Rasul Melayu ini telah dihukum dengan hukuman pemenjaraan berjalan secara berasingan. Dan diputuskan juga perlu dilalui pemenjaraan selama 10 tahun dan denda sebanyak RM16,500 dan 6 kali sebatan. Jadi dia tak boleh bawa pula pergi mungkin Federal Court kata ini bersalahan dengan kebebasan untuk dia menganut dan mengamalkan agamanya. Saya suka membawa satu lagi kes, iaitu sulaman takrib lawan kerajaan negeri Terengganu dan juga di mana kerajaan Malaysia menjadi pencelah dan juga yang lain-lain yang dibawa kes ini sampai ke Mahkamah Persekutuan. Dibawa perbahasan di sini sama ada perkataan precept of Islam tu. Di bawah jadual 9 tadi itu dalam butiran 1/2 Perlembagaan Persekutuan sama ada dia melangkaui rukun Islam yang kelima. So dalam memutuskan penghakiman ini, Hakim Zaki Tun Azmi mengatakan sebab bawa kes ini dibawa ke Mahkamah Persekutuan, dia kata mahkamah ini bukanlah pakar dalam undang-undang Islam, justru itu ia perlulah bergantung kepada pandangan pakar dalam bidang ini. Maka dipanggilnya expert lah, legal expert untuk memberi pandangan-pandangan sedemikian. Walau bagaimanapun, dalam satu kes yang saya tadi minta Syafiq ingatkan saya kalau saya lupa, iaitu saya ingat saya lah apabila kes ini dibawa di Mahkamah Federal, kalau tidak silap saya yang berkenaan dengan Ahmadi, kes ini dia bawa ke Mahkamah Federal, Mahkamah Persekutuan. Dia argue, dia kata bagaimana kami didakwa di Mahkamah Syariah di bawah kesalahan enactment jenayah syariah. Sebab kami telah difatwakan bukan lagi Islam. Oh, sudah. Jadi macam mana kami pula terikat dengan Mahkamah Syariah? Dia argue lagu tu. Dia argue lagu tu lah. Tapi inilah saya cerita, oleh kerana argument ini begitu halus dan ada mungkin pendetilan dia, kita kena tengoklah dalam judgement itu dan kesudahan dia. Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa mereka ini telah terkeluar daripada Islam dan oleh kerana mereka itu bukan lagi Islam, mereka tidak tertakluk kepada undang-undang Islam, iaitu di bawah jenayah syariah. Ini juga satu masalah besar apabila penghakiman itu sedemikian rupa yang telah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. So dalam pengamatan saya, dalam pembacaan saya, hanya satu kes ini sahajalah
yang menjadi satu isu besar bagi negara, tapi yang lain-lain ianya didakwa kalau di bawah mahkamah syariah tu, di bawah enactment kesalahan jenayah syariah negeri-negeri yang mempunyai persamaan lebih kurang begitu. Itu Syafiq. Okey, itu dia buka tirai mukadimah kita berkaitan dengan apa yang berlaku isunya dan juga undang-undang yang terletak di bawah Perlembagaan Persekutuan di situ kan. Masya-Allah. Nanti kita nak fahamkan lagi Datuk selepas ni mungkin bagaimana pula dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Muzakarah MKI, Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri tentang isu kumpulan-kumpulan ajaran sesat ni, termasuk rangkaian-rangkaian yang ada. Nanti kita bincang selepas ni insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika untuk anda kekal bersama IKIM FM. Soalan, pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404. Juga boleh letakkan soalan anda itu juga di bahagian ruangan komen. Kita berehat seketika untuk anda kekal bersama IKIM FM. Maka sebagaimana yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan kurniakan dan berikan kepadanya faham tentang agama. Di mukadimah kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali berpesan perkara pertama yang perlu diingatkan kepada orang yang ingin menuntut ilmu adalah membenarkan niat dan tujuannya menuntut ilmu. Sampai Al-Imam Al-Ghazali tidak berpesan dengan kelebihan ilmu dulu, tapi memberi ingatan kalaulah kita berniat dengan ilmu untuk mendapat keduniaan, untuk mendapat harta, untuk mendapat pandangan dari manusia, kita adalah orang-orang yang rugi. Sebenarnya ini juga yang perlu kita ingatkan kepada ahli keluarga kita, anak-anak kita. Kita kena ubah trend kita. Masjid Daerah Lahad Datu. Masjid Daerah Lahad Datu terletak tidak jauh dari bandar Lahad Datu. Masjid ini juga dikenali dengan nama Masjid Ar-Raudah Lahad Datu, yang merupakan masjid utama bagi penduduk Islam di sekitar daerah Lahad Datu. Masjid Ar-Raudah Lahad Datu merupakan tempat umat Islam di sekitar Lahad Datu menunaikan ibadah secara berjemaah dan pelbagai lagi aktiviti keagamaan. Terdapat juga beberapa kemudahan yang disediakan di masjid ini selain daripada ruang solat utama seperti dewan, bilik mesyuarat dan lain-lain lagi. Masjid ini juga berada di bawah pentadbiran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Ramai kalangan pemandu atau pilot, pemilik kenderaan atau penunggang motosikal lagi ni gemar menggunakan gadget ketika pemanduan atau menunggang. Ini akan memberikan kecelakaan kepada diri sendiri ataupun kecelakaan kepada orang lain. Janganlah kita sebagai penyebab menyebabkan orang lain mati atau orang lain susah atau orang lain cedera. Kerana bukan kita keseorangan bila berada di atas jalan raya. Jauhkan diri anda daripada gadget ketika pemanduan dan juga menunggang motosikal. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Kuantan 89.6. Hanya yang terbaik bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. Saya Syafiq Saleh. Masih lagi temankan di rancangan Syariah dan Perundangan. Jom tonton sekarang di Facebook Live, juga di YouTube Live IKIM FM. Sambil mendengar, boleh menonton. Semoga kita dapat serap menyerap ilmu yang penuh manfaat. Sebab nak belajar tentang perlembagaan, undang-undang, apatah lagi berkaitan dengan undang-undang syariah. Ini dia, kita banyak yang akan dipecahkan lagi laluan ilmu yang kita bicarakan di sini. Okay? Kita sedang bersama-sama dengan yang berbahagia, Profesor Madya, Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM. Bincang kita tentang undang-undang membendung ajaran sesat. Di awal tadi dah kita faham tentang macam mana keadaannya ataupun yang dikatakan perlembagaan persekutuan yang melibatkan kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Sekarang kita nak faham sikit lagi, Datuk. Apakah terdapat di sana fatwa-fatwa sama ada yang dikeluarkan oleh Muzakarah MKI dan Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri terhadap kumpulan-kumpulan ajaran sesat, termasuk
Global Equine Holdings dan Berhad. Dan apakah rangkaian perniagaan mereka juga terkesan dengan fatwa-fatwa ini? Bagaimana Datuk? Okey, baik, terima kasih Syafiq. Dalam kita membincangkan tentang ajaran sesat dan yang menjadi perbualan dalam seminggu dua ni ialah berkenaan dengan tahanan dan juga tindakan yang telah diambil atas GISBS. Ya, terutama sekali dalam sehari dua ni ada seperti yang Duli Yang Maha Mulia Tuanku Selangor bertitah supaya diambil tindakan makna ke akar umbi lah. Dan juga saya dipahamkan dalam sehari dua ni juga Menteri Besar Selangor telah mengambil tindakan, mengarahkan mana diambil tindakan oleh pihak-pihak berkuasa. Maknanya dia sebut pihak-pihak berkuasa ialah penguatkuasa undang-undang Islam, iaitu di bawah JAIS, di bawah pihak kuasa polis, dan dia juga melibatkan pihak-pihak berkuasa yang lain ataupun jabatan-jabatan yang lain. Umpamanya apabila mereka itu mengambil tindakan teratas premis-premis di mana adanya tempat penginapan kanak-kanak umpamanya. Apabila diambil, dikatakan bahawa kanak-kanak ini telah didera dalam aspek fizikal, dalam aspek mental, dan mereka ini di bawah ajaran, di bawah kumpulan ini. So, takkan kita nak ambil dia, nak letak dia di mana nak letak dia ni. So di sini saya kira pihak-pihak berkuasa akan meletakkan di tempat-tempat yang sepatutnya lah. Mungkin dalam ambil setengah-setengah keadaan Jabatan Kebajikan Masyarakat terpaksa masuk untuk letak di mana. Ini adalah perkara yang penting untuk kebajikan kanak-kanak tersebut dalam hal ini. So kita dalam hal ini apabila kita membincangkan tentang fatwa-fatwa berkenaan dengan undang-undang yang berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat ini, kalau saya lihat pada pembacaan saya lah, sebagai contohnya di negeri Selangor, semenjak lama dah, semenjak 1991 sampai mungkin ke lewatan ini lah, baru-baru ini, saya tidak ada data yang terkini, tapi dalam 2-3 tahun yang kebelakangan ini data, terdapat lebih kurang 45 fatwa. Sama ada fatwa itu fatwa asal ataupun fatwa yang telah dibuat pindaan yang merujuk kepada lebih kurang pada masa itu 37 kumpulan ajaran sesat di negeri Selangor. So di negeri Selangor saja sudah ada lebih kurang 37 kumpulan ajaran sesat. So di antaranya lah kita tengok di sini adanya ajaran Qadiani, iaitu Ahmadiyah yang saya sebut tadi. Yang ini tarikh fatwa daripada 22/6/1998 dan tarikh warta 24/9/1998. So tarikh warta ni penting bila fatwa itu dikeluarkan. Kalau dia tak diwartakan, dia tidak binding, dia tidak mengikat dari sudut undang. Dalam perbincangan ataupun slot-slot yang sebelum ini saya pernah sebut, kalau ada fatwa itu, dia hanya sekadar fatwa dan tidak diwartakan, itu fatwa berbentuk nasihat. Maka dia tak kuat kuasa dari sudut undang-undang. Umpamanya fatwa merokok di negeri Selangor haram, tapi dia tidak wartakan. Kalau tidak, pakai habis semua kena tangkap kan? Dia hanya fatwa untuk mendidik. Tapi dalam kes berkaitan dengan ajaran sesat ni memang diwartakan sebab kita nak menguatkuasa, kena ambil tindakan. Kemudian fahaman Syiah diwartakan 1991 tahun 1998. Tarikh fatwa tu tarikh fatwa tu 1998. Kemudian tarikh diwartakan 17/10 tahun 2013, iaitu ada pindaan. Kemudian pemikiran liberalism dan pluralism agama diwartakan pada 2013. Difatwakan pada 2013 dan diwartakan pada 2014. Hizbut Tahrir difatwakan pada 2014 dan diwartakan pada 2015. Ajaran Islam Jamaah diwartakan pada 1998 dan difatwakan 1998 bulan 2 dan diwartakan pada bulan 9 1998. Kemudian kumpulan
ajaran kumpulan negara Islam Indonesia. Ini difatwakan pada bulan 10 2009 dan diwartakan pada bulan 3 2011. Begitu juga dengan ajaran Milah Abraham, difatwakan bulan 8 2014 dan diwartakan pada bulan 9 2015. Begitu juga ajaran ilmu hakikat Hasan bin Junaid, difatwakan bulan 4 1998 dan diwartakan bulan 9 1998. Yang ada kaitan dengan kumpulan yang kita sebut 2-3 minggu ini, dalam seminggu 2 ini, iaitu Al-Arkam dan Rufaqa. Difatwakan pada 1994 dan diwartakan pada 2006. Kemudian ada Persatuan Perguruan Budi Suci Sejati, difatwakan bulan 11 2010, diwartakan bulan 7 2011. Begitu juga dengan Tarikat Naqsyabandiyah Qadirun Yahya, difatwakan bulan 8 1995, diwartakan bulan 9 1995. Tarikat Samaniyah Ibrahim Bonjol, difatwakan bulan 1 1998 dan diwartakan bulan 9 1998. Aurat Ismailiyah, iaitu Mahmud bin Haji Abdul Rahman, difatwakan bulan 9 1995, diwartakan pada bulan 11 1995. Kumpulan Militan Islamic State, difatwakan bulan 8 2015, diwartakan bulan 2 2016 dan akhir sekali iaitu ajaran ilmu syahadah, zikir nafas dan lain-lain oleh Ismail bin Kasim dari Pertubuhan Rahmatan lil Alamin. Bunyi Pertubuhan Rahmatan lil Alamin. Ini difatwakan bulan 8 2018 dan diwartakan bulan 10 2018. Jadi saya nak sebut di sini, kenapa saya sebut dalam pembincangan kita pada kali ini saya detailkan kumpulan-kumpulan ni. Saya takut di luar sana ada orang umat Islam, orang Islam yang tidak tahu bahawa kumpulan-kumpulan ini sebenarnya adalah ajaran sesat yang telah difatwakan dan telah diwartakan. Jadi ada akibat dia, sebabnya bukan sahaja dia bercanggah dengan Islam dari sudut akidah dia terpesong, tapi boleh diambil tindakan dari sudut undang-undang kerana ianya telah diwartakan. Kerana itu kita dapati laporan-laporan, aduan-aduan yang diterima berkenaan dengan amalan-amalan daripada kumpulan ajaran sesat ini dan tindakan telah diambil. Adapun berkaitan dengan kumpulan JSBH yang kita sedang bicara seminggu 2 ini, ada orang bertanya, kenapa tindakan tidak diambilkah? Kenapa baru nak diambil? Jadi saya kira fatwa berkenaan dengan Arkam sudah ada, berkenaan dengan Rufaqa sudah ada, tapi fatwa berkenaan dengan JSBH ni tidak ada lagi, kecuali buat masa sekarang dalam pembacaan saya lah. Kalau silap saya mohon maaf. Perlis sahaja yang telah mengeluarkan fatwa berkenaan dengan JSB Holding Sdn Bhd yang telah dikeluarkan pada 20 September 2024. Tapi negeri-negeri lain yang saya faham belum keluar lagi, akan keluar. Apa yang berlaku ialah prosedur di Malaysia berkenaan dengan undang-undang Islam berkaitan dengan fatwa. Ini sekretariat Muzakarah MKI siapa? Sekretariat Muzakarah MKI adalah JAKIM. Dan apabila sesuatu yang menjadi isu negara, bukan satu negeri tahu, isu negara, dia mestilah dibawa ke Muzakarah MKI. Saya dipahamkan Muzakarah MKI telah bersidang pada minggu yang lalu dan saya dipahamkan ada agenda berkenaan dengan JSBH ini. So kita kata dah bersidang tak keluar apa-apa kah? Tak boleh keluar lagi. Siapa pengurusi MKI? Pengurusi MKI adalah buat masa sekarang Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak. Dia perlu dipersembahkan hasil persidangan itu kepada Sultan Perak. Kemudian tertakluklah pada Sultan Perak nak bawa mesyuarat MKI ke. Itu dia punya, bagi dia punya bidang kuasa lah. Kalau bagi dia kata okey, ini kena bawa mesyuarat MKI. Lepas habis bawa mesyuarat MKI, kena sembah maklum kepada
raja-raja melalui majlis raja-raja. Dan selepas itu barulah kalau majlis raja-raja, tuanku semua berkenan, barulah dibawa ke negeri-negeri dan jawatankuasa fatwa negeri-negeri akan bersidang. Sama ada mengambil keseluruhan ketetapan yang dibuat oleh Muzakarah MKI ataupun sebahagian ataupun menolak, itu terpulang kepada jawatankuasa fatwa negeri-negeri. JAKIM tidak mempunyai kuasa untuk mengeluarkan apa-apa fatwa. Dia hanyalah sebagai urus setia menguruskan muzakarah MKI. Dalam hal ini, sukacita saya nak memaklumkan kemungkinan ada yang sudah tahu bahawa satu kenyataan media telah dibuat oleh JAKIM baru-baru ini berkenaan dengan JISBH ini. Dalam pembacaan saya bahawa tindakan telah diambil sejak Februari 2019. Ada 12 mesyuarat, bengkel, task force, program kenegaraan melibatkan Majlis Keselamatan Negara, Polis Diraja Malaysia, Kementerian Dalam Negeri, pertemuan tertutup, melibatkan pengurusi jawatankuasa muzakarah MKI, Jabatan Peguam Negara, panel pakar akidah JAKIM, panel pakar tasawuf, semua ni membincangkan tentang JSB ni. Jadi tidaklah kita boleh mengatakan bahawa urus dia JAKIM ni, walaupun dia tidak ada kuasa, dia tidak berperanan, dan dia telah berperanan dan telah membincangkan perkara ini bersama dengan pihak-pihak lain yang terlibat. Dia tidak ada kuasa. Itu yang penting. Jadi katalah sekarang ni apabila perkara ini timbul, jadi dia kena balik kepada pihak yang diberi kuasa. Jadi kalau terus nak ambil tindakan dari sudut penguasaan undang-undang, iaitu polis lah. Kalau nak tunggu mungkin negeri-negeri, nak tunggu fatwa apa mungkin lambat sikit, maka dia ambil tindakan. Dan saya kira tindakan yang diambil oleh polis itu ataupun PDRM ni satu langkah yang tepat, dan dia adalah bergerak serentak dengan maklumat-maklumat yang telah diberi oleh pihak JAKIM dan juga pihak-pihak yang lain. Jadi bagi saya hal ini insya-Allah akan kita rungkai dari sudut hukum je, dari sudut fatwanya. Apabila pihak muzakarah MKI yang telah bersidang pada minggu yang lalu itu menyembah maklum kepada Sultan Perak, dan selepas itu bergantung kepada Sultan Perak untuk memanggil mesyuarat MKI yang terdekat, kemudian kepada Majlis Raja-Raja, dan selepas itu dibawa kepada negeri-negeri, difatwakan, dan selepas itu negeri-negeri melalui enactment, peruntukan enactment jalan syariah yang ada, boleh mendakwa mereka dalam aspek yang mereka ada. Adapun dalam aspek urus niaga, perniagaan apa semua itu kena pergi melalui bidang yang lain lah, bukan di bawah enactment jenayah syariah negeri-negeri. Baik, jadi jelas apabila kita bincang juga melibatkan fatwa yang terlibat dalam penguasaan, pewartaan undang-undang, kumpulan-kumpulan ajaran sesat yang pernah diwartakan di situ kan, apa yang Datuk sebut tadi satu persatu tu kan, sebab sebelum-sebelum ni pun ada kes-kes, ada isu-isu juga pernah berlaku, dan kita kena tahu, kena faham kronologi ni Datuk, supaya kita tahu itu jadi sebagai satu panduan kepada kita juga. Cuma Syafiq, mungkin saya boleh berkongsi fatwa yang telah dikeluarkan di Perlis tu. Dia mengatakan bahawa kepercayaan dan ajaran dalam JSB Holdings mengandungi unsur ajaran sesat, khususnya batiniah, yang ia juga ada kesambungan daripada ajaran arkan yang telah difatwakan sesat. Bila kita bercakap tentang khususnya melibatkan batiniah ni, dia ada pengkhususan fatwa ini, berkenaan dengan, umpamanya saya panjang tapi saya nak ringkaskan, ajaran-ajaran dianggap sebagai batiniah sesat ni, dia mempercayai tanasuk al-arwah, berpindahnya roh daripada seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang lain, iaitu seperti mempercayai tokoh ataupun guru tertentu yang telah meninggal, ruhnya berpindah kepada pengikutnya atau individu lain yang masih hidup, ataupun mempercayai individu atau guru mereka yang telah terbukti meninggal dunia masih lagi hidup secara gaib dan akan muncul pada suatu masa tertentu.
mempercayai individu ataupun guru tertentu adalah jelmaan Allah ataupun Rasul ataupun malaikat yang wajib diagungkan atau ditaati tanpa boleh dipertikaikan dan banyak lagi lah. Tapi ini yang saya rasa pokok lah. Ini yang telah difatwakan di negeri Perlis lah. Itu dia kan fahaman-fahaman yang kita rasa amat menyimpang jauh daripada akidah Islam itu sendiri kan Datuk. Kena berhati-hati dan mungkin selepas ni kita nak bincang juga Datuk. Apa faktornya Datuk yang menyebabkan masyarakat Islam ni macam mudah terpengaruh kan? Ikut sana ikut sini fahaman-fahaman yang bukan-bukan ni kan. Jadi kita bincang sedikit Datuk. Bagaimana kita nak buat benteng kita ni. Jangan cepat terbaca itu terbaca ini. Terus saja nak percaya kan. Nanti kita bincang selepas ni insyaAllah. Jadi kita nak berehat seketika untuk anda kekal bersama IKIM FM. Seperti biasa boleh terus tonton di Facebook Live juga di YouTube Live IKIM FM. Kita bincang sama-sama tentang undang-undang membendung ajaran sesat. Okey, kita akan kembali selepas ni dengan pelbagai lagi perbincangan lanjut. Kekal bersama IKIM FM. Assalamualaikum. Ramai ibu bapa yang mengeluh melihat anak-anak bangun tidur terus bergadget. Kadang-kadang tidur pun melekat dengan gadget. Tapi kita tak boleh mengalah. Kita perlu menghadkan waktu penggunaan gadget. Ya, pasti mereka akan protes. Tapi kita boleh jadikan waktu penggunaan gadget ini sebagai hadiah dan juga hukuman. Bagaimana pula tu? Senang saja. Beri peluang untuk mereka mendapatkan lebih masa bermain gadget dengan melakukan sesuatu yang baik. Sebaliknya, potong masa gadget mereka jika kelakuan tidak memuaskan. Bincang bersama-sama. Buat satu perjanjian. Senaraikan perlakuan yang baik untuk menerima masa bonus untuk gadget tadi. Antara contoh perlakuan baik, menolong ibu mengemas rumah, menyiapkan kerja sekolah tanpa disuruh dan solat di awal waktu. Malah banyak lagi. Lepas tu, buat perjanjian yang sama, tapi kali ini senaraikan perlakuan yang tidak baik pula. Jika dibuat juga, mereka akan dihukum potongan masa untuk gadget. Contoh kelakuan tidak baik: mengganggu adik-beradik, terlupa membasuh kasut, tidak menyiapkan kerja sekolah dan berbagai lagi. Bincang dengan adil sampai mereka kata, "Ya mak, ya ayah, adil-adil." Senanglah sikit kita nak menguatkuasakannya, insya-Allah. Sementara itu, marilah kita bersyukur dengan keluarga kita. Saya ada pantun bertajuk Biar. Biar gaji tak naik, asalkan kita buat yang terbaik. Biar kerja teruk, asalkan pribadi tak buruk. Saya Zaid Muhammad. InsyaAllah jumpa lagi dengan tips-tips ibu bapa bijak yang seterusnya. Assalamualaikum. Sekarang lihat hati. Memang betul sesuatu itu dinilai dengan kesucian hati. Tapi hati tak dapat dilihat. Yang terlihat adalah perilaku. Jadi, sucikan hati, indahkan peribadi. Daripada kami, Nausihat. Miri 104.0 IKIM FM, inspirasi utama anda. Syukur Alhamdulillah. Terima kasih yang anda baru buka pasang IKIM FM. Ini adalah rancangan syariah dan perundangan. Saya Syafiq Saleh dan kita nak teruskan lagi rancangan kita ini untuk bincang-bincang tentang tajuk undang-undang membendung ajaran sesat bersama bola bicara kita dengan tetamu kita untuk jadual beliau pada hari ini, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Azam bin Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Jom tonton sekarang di Facebook Live juga di YouTube Live IKIM FM. Kita boleh sama-sama berada di situ. Boleh tulis apa catatan penting, nota-nota penting yang kita bincangkan di sini di bahagian ruangan komen. Okey, sebab kita boleh sama-sama nanti tonton semula, buat rujukan lagi menerusi dalam perbincangan kita pada hari ini. Baik Datuk, panjang lebar Datuk kita bincang tentang tajuk ini, bagaimana fatwa dan juga pewartaan undang-undang tentang kumpulan-kumpulan ajaran sesat. Dan sekarang Datuk, mungkin kita nak fahamkan apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Islam mudah terpengaruh dengan ajaran sesat ataupun fahaman seperti Global Ikhwan Holdings dan Berhad dan kumpulan ajaran sesat lain. Bagaimana Datuk? Apa yang perlu kita tahu sebelum buat sesuatu
nak faham, nak fikir, apa yang perlu kita tahu, Datuk? Sebelum. Okey, baik, terima kasih Syafiq, para pendengar dan penonton IKIM FM. Salah satu perkara yang penting lah, kenapa perkara ini timbul. Kita telah diajar dalam ajaran Islam ni, fardu ain, rukun imannya, kepercayaan kepada ajaran-ajaran Islam dan segala macam lah. Daripada kecil lagi dari sekolah, kadang bukan daripada sekolah, daripada kita didikan mak ayah kita dari rumah lagi lah, telah dididik kan. Kemudian masuk tadika, masuk sekolah rendah, masuk sekolah menengah, masuk universiti. Kadang-kadang Islam subjek. Kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa manusia ataupun segelintir manusia yang menganut agama Islam terutama sekali, dia tergelincir dan mudah terpengaruh dengan ajaran ataupun kumpulan seperti inilah. Okey, saya dalam pembacaan saya, dan saya juga merujuk pada tulisan oleh kita punya fellow utama di sini tu, Dr. Nik Roskimana. Dan dalam pengamatan apa yang ditulis dan dikongsi bersama di IKIM ni, kita dapati bahawa hari ini kebanyakan kita mahu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Jadi nombor satu sekalinya bila ada zikir-zikir. Orang Melayu ni memang dia suka kepada zikir-zikir. Orang Melayu ni dia memang suka, sayang kepada Tok Guru. Bila sebut Tok Guru A ni, cium tangan, kan? Setengah-setengah tu ada yang mempunyai fahaman, kena kalau Tok Guru tu dah minum gelas tu, dia berebut pergi minum, nak ambil berkat Tok Guru punya bekas minum tu. Sampai begitu. So, orang Melayu ni daripada dulu sampai sekarang, dia datang dari mana, corok mana dia pun, dia mempunyai fahaman yang sebegitulah. Tapi kita janganlah melebihi daripada apa yang diajarkan dalam Islam, bahawa Tok Guru itu adalah maksum. Tok Guru itu adalah seorang Rasul. Tok Guru adalah Imam Mahdi. Tok Guru itu tak mati, dia gaib, dia datang balik dan sebagainya. Ini semua bercanggah dengan akidah Islam yang tidak diajar dalam Quran dan Sunnah. Jadi faktor-faktor ni yang saya sebut tadi, iaitu dalam ni kosong, dia nak kepada Islam, maka dia terpikat dengan ajaran A, ajaran B, ajaran C. Mudah saja kita nak tahu ajaran sesat ni. Nombor satu, kalau dia buat amalan secara rahsia, dia kata yang ni masuk kumpulan kami ni tak boleh habaq ke orang lain tau, hanya kita saja. Yang tu adalah kemusykilan besar. Ada kemusykilan besar. Mana boleh, kalau Islam yang sebenar patutnya kita ajar, sebab kita sebarkan. Kenapa pula rahsia? Tak boleh ni. Jadi faktor yang menyebabkan perkara ini, yang di antaranya yang kami ada ditulis oleh Dr. Nik Roskimani dalam berkenaan dengan masyarakat kita ni balas membaca bahan ilmiah yang berkualiti. Dia tengok dalam TikTok, ceramah sana, ceramah sini. Dia tak kira ceramah mana amai pun, kan? Kemudian dia baca pun sikit-sikit je. Baca panjang tak boleh. Kerana itu dalam rekod Malaysia ni, dalam rekod lah, dalam survey yang dibuat, rakyat Malaysia ni di bawah World Culture Score Index, WCSI ni, dia kata rakyat Malaysia hanya membaca buku kurang 3 jam seminggu. Hal ini mengecewakan dia, iaitu 15 hingga 20 buku setahun. Maknanya berbanding dengan India 10 jam. Maksud di sini adalah kita ni hanya baca 3 jam, di India tu 10 jam. Thailand dan China baca 8 hingga 9 jam. Dan dalam satu kajian yang dibuat di Perpustakaan Negara Malaysia menunjukkan rakyat Malaysia hanya membaca 20 buku setahun. Sedikit daripada peningkatan tu daripada 2014, iaitu 15 setahun. Tapi dalam pengamatan oleh kajian ini, mereka bercakap bahawa walaupun mereka baca, tapi mereka baca bahan-bahan dalam media sosial, bahan-bahan ringan. Bila ada bahan bacaan berat, ini berat sangat ni.
Bertambah pula ilmiah berat yang nak membentuk tasawuf Islam. Lagilah. Kerana itu, kita kena berguru. Kita kena berguru lah. Kerana itu adanya sistem guru dan murid. Kalau kita nak baca seorang-seorang, memang tak faham. Kadang baca, kalau kita baca bahasa buku-buku lama, lagilah dengan bahasa dia. Kena berguru lah. Tapi kan, satu benda yang seronok sekali, bukan saya kata seronok lah, yang pelik lah. Malaysia ni berada di antara negara yang berbelanja buku tertinggi di dunia. Dia beli buku tu di antara yang tertinggi di dunia. Menyatakan bahawa pada 2019 lah, kajian Peabody pada Mac 2019 menyatakan bahawa 76% rakyat Malaysia membeli sekurang-kurangnya satu buku sepanjang tahun. Banyak. Meletakkan Malaysia sekadar 41 negara di tempat ke-6. Daripada 41 negara, kita di tempat ke-6. Di atas negara jiran Singapura, Indonesia, Filipina, tetapi di bawah Thailand dalam membeli buku. Pasal tu lah pesta buku meriah. Kita beli buku, tapi tak baca. Ini kajian juga. Jadi dalam hal ini kita kena didik. Tak apalah dia semangat nak membeli tu pun kira dapat pahala lah. Tapi kita kena didik juga supaya kena baca. So baca di sini dah membacalah bagaimana tasawuf Islam yang sebenar. Inilah peranan kita, Syafiq, IKIM keseluruhannya memberi kefahaman Islam yang sebenar. IKIM FM platform yang terbaik, TV IKIM, media sosial kita berperanan untuk memberi penerangan Islam yang sebenar. Ini tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita. Yang kedua, faktor yang mungkin menjadikan orang terpesong pada ajaran sesat, iaitu dia tidak suka ataupun tidak gemar menghadiri majlis-majlis ilmu. Kalau ada majlis-majlis kerakyatan, dia sukalah. Kalau majlis-majlis ilmu ni, yang pergi, yang dah berusia, yang pencen, yang dah tua-tua, kan? Sedangkan orang-orang muda ni dia suka pergi mana? Dia pergi tengok konsert, dia pergi tengok program-program, jom sana, jom sini. Tapi kita tak kata tak boleh, tapi kita imbangilah. Mana majlis ilmu ini kena ada. Kerana itu alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita ni banyak menganjurkan majlis ilmu. Dianjurkan majlis ilmu di Seri Perdana, dianjurkan majlis ilmu siri majlis ilmu madani. Baru-baru ni Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mempengerusikan majlis ilmu madani dalam aspek bagaimana nak membawa pendekatan pengajian pendidikan tinggi yang dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi dengan syarikat-syarikat swasta, JSC dan sebagainya. So bermula pada minggu yang lalu tu siri Majlis Ilmu Madani yang pertama yang dikelolakan oleh TNB, Tenaga Nasional Berhad. Tapi jemputan-jemputan tu urus dia ni adalah KPT lah, di bawah Jabatan Pendidikan Tinggi. So ini saya rasa ini perlu supaya kalau tidak tak ada majlis-majlis ilmu. Kalau kita katalah kita tak ada masa secara fizikal, kita boleh buat secara online. Banyaklah sekarang secara online. Dan yang paling penting yang ketiga sekali ialah ini faktor-faktor menyebabkan orang tu lari daripada landasan yang sebenar, pengaruhnya ajaran sesat dan sebagainya, tidak memiliki asas akidah ahli sunnah wal jamaah yang kukuh. Kita ni mesti berpandukan kepada asas akidah ahli sunnah wal jamaah. Kerana itu kita kena belajar daripada guru-guru yang mendasari ahli sunnah wal jamaah ini. Kerana itu adalah yang termaktub dalam undang-undang tubuh negeri-negeri, yang mana secara umumnya bermanhaj Asy'ariyah sebagai mazhab akidah dan Syafi'i sebagai mazhab fiqahnya. Ini. Walaupun begitu tidaklah bermaksud macam mazhab dalam fiqah itu mazhab Syafi'i secara total. Banyak juga kita mengambil pandangan pada mazhab yang lain, dan juga ada kita keluar pada mazhab mengambil kepada masalah-masalah tertentu. Tapi asasnya begitu. Asasnya begitu. Jadi sebagai ibu bapa
guru-guru dan orang ramai, kita perlu mendidik. Ibu bapa mendidik anak-anak, guru-guru mendidik anak murid, orang awam yang senior, yang junior mendidik sesama kita supaya kita mengajar mengikut ajaran yang sebenar. Kalau ajaran itu ajarannya bersifat rahsia, orang bahasa Arab sir ni, kumpulan-kumpulan kecil, mari kita jumpa malam ni pukul 12 malam. Kita duduk di mana, di corok sana, tak boleh bawa lampu, tak boleh bawa apa mai. Ini ajaran-ajaran yang pelik dan kemungkinan besar ajaran itu adalah ajaran menyeleweng. Jadi inilah peranan kita supaya kita nak membentuk masyarakat supaya kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Masya-Allah, itu dia kan Datuk. Itu yang penting sebenarnya apabila berlaku satu perkara, rujuk dan kekalkan sumber rujukan kita itu di tempat yang betul. Itu yang pertama seperti apa Datuk sebutkan tadi kan. Apatah lagi kita berada di negara yang maju, merdeka ini, masyarakatnya kena bijak dan juga berilmu kan Datuk.